Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang termokimia berkenaan dengan subtopik untuk haba penetralan. Okey, bila kita menyebut ataupun diterangkan tentang tindak balas penetralan, ia mesti melibatkan tindak balas antara asid dan juga definisi haba penetralan. Haba penetralan ialah perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas penetralan antara asid dan alkali. Tindak balas penetralan ini kamu telah pelajari dalam bab asid, base dan garam semasa di tingkatan 4. Okey, contoh persamaan termokimia. Ini menunjukkan tindak balas antara natrium hidroksida dengan asid hidroklorik yang menghasilkan garam natrium klorida dan juga air. Okey. Di hujung persamaan kimia yang seimbang ini terdapat nilai delta H sama dengan negatif 57 kJ per mol. Jadi apa yang dimaksud dengan persamaan termokimia ini? Persamaan termokimia menunjukkan sebanyak 57 kJ haba dibebaskan apabila 1 mol air terbentuk daripada penyusulan antara 1 mol asid hidroklorik dengan 1 mol natrium hidroksida. Okey, tindak balas penetralan boleh berlaku dalam beberapa keadaan. Yang ni dia nyatakan ada 4 keadaan, iaitu tindak balas penetralan antara asid kuat dengan alkali kuat, asid lemah dengan alkali kuat, asid kuat dengan alkali lemah, asid lemah dengan alkali lemah. Di mana setiap tindak balas penetralan ini memberikan nilai haba tindak balas ataupun delta H yang berbeza. Okey, contoh. Sekiranya tindak balas penetralan yang berlaku melibatkan asid kuat dengan alkali kuat, maka nilai haba penetralan adalah negatif 57. Sekiranya asid lemah dengan alkali kuat, nilai haba penetralannya adalah negatif 55. Okey, nilai haba penetralan ini menunjukkan jumlah tenaga haba yang berbeza sekiranya tindak balas penetralan berlaku untuk asid dan juga alkali yang berbeza. Bergantung kepada kekuatan sesuatu asid dan juga alkali. Okey, penerangan kenapa nilai haba penetralan itu berbeza. Okey. Untuk asid lemah ataupun alkali lemah yang ion separa di dalam air. Okey, apabila asid lemah dan alkali lemah yang ion separa di dalam air, maka sebahagian molekul asid ataupun alkali tersebut masih lagi kekal sebagai molekul. Untuk membolehkan tindak balas penetralan itu berlaku, maka sebahagian haba yang dibebas semasa penetralan diserap dan digunakan untuk mengayonkan molekul asid lemah atau alkali lemah dengan lengkap di dalam air. Maka haba yang dibebaskan tadi diserap semula ataupun digunakan semula untuk mengayonkan molekul asid lemah atau alkali lemah. Maka haba yang dibebaskan menjadi lebih rendah. Okey, ini menerangkan kenapa nilai delta H untuk asid lemah dan juga alkali lemah lebih rendah berbanding dengan tindak balas penetralan antara asid kuat dan juga alkali kuat. Okey, haba penetralan antara asid lemah dengan alkali lemah adalah yang paling rendah. Kenapa? Kerana lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengayonkan kedua-dua asid lemah dan alkali lemah dengan lengkap. Oleh itu, ion hidrogen dan ion hidroksida yang dihasilkan dapat bertindak balas dengan lengkap untuk menghasilkan 1 mol air. Okey, contoh yang seterusnya adalah tindak balas penetralan antara asid hidroklorik iaitu asid monoprotik manakala asid sulfrik iaitu asid tetrotik. Asid hidroklorik dan asid sulfrik adalah asid kuat. Kedua-dua asid ini adalah asid kuat, cuma mempunyai nilai kebesaran yang berbeza. Okey, penetralan lengkap asid kuat tetrotik dengan alkali kuat menghasilkan 2 kali ganda kuantiti haba berbanding dengan asid kuat monoprotik. Okey, kita tengok persamaan termokimia berikut. Asid hidroklorik yang bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dan air dengan membebaskan tenaga haba sebanyak 57 kJ per mol. Walau bagaimanapun,
Sekiranya asid yang digunakan adalah asid sulfurik, iaitu asid diprotik bertindak balas dengan natrium hidroksida, maka nilai haba tindak balas ataupun nilai haba penuturan adalah negatif 114 kilojoule. Okey, 1 mol asid kuat diprotik seperti asid sulfurik mengair lengkap dalam air menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Okey, 2 mol ion hidrogen akan menghasilkan 2 mol air apabila bertindak balas dengan 2 mol ion hidroksida. Maka haba yang dibebaskan adalah 2 kali ganda, iaitu 114 kilojoule per mol kerana 2 mol air yang terbentuk. Haba penyusunan asid sulfurik dengan larutan natrium hidroksida masih sama, iaitu 57 kilojoule kerana maksud haba penyusunan adalah haba yang dibebaskan bagi pembentukan 1 mol air. 1 mol air dihasilkan apabila menggunakan asid monoprotik seperti asid hidroklorik atau asid nitrik dengan alkali kuat, natrium hidroksida ataupun kalium hidroksida. Contoh, 60 cm padu larutan natrium hidroksida, 2,0 mol per desimeter padu dicampurkan bersama dengan 60 cm padu larutan asid etanoik, 2,0 mol per desimeter padu. Suhu yang tertinggi larutan campuran ialah 40,5 darjah Celsius. Jadi daripada soalan kamu boleh kena pasti sama ada tindak balas tersebut adalah tindak balas eksotermik ataupun endotermik melalui maklumat yang diberitahu. Contohnya, suhu meningkat, suhu tertinggi, suhu menurun, haba dibebaskan ataupun bekas berasa sejuk ataupun bekas berasa panas. Okey. So di sini dikata suhu yang tertinggi larutan campuran ialah 40,5 darjah Celsius. Suhu awal bagi larutan natrium hidroksida ialah 28,0 darjah Celsius dan larutan asid etanoik ialah 28,0 darjah Celsius. Hitungkan haba penuturan tersebut. Okey, langkah 1, kamu mesti menghitung bilangan mol air yang terbentuk. Cara untuk menghitung bilangan mol air yang terbentuk adalah kita gunakan ataupun kita dapatkan bilangan mol ion hidroksida dan juga bilangan mol ion hidrogen yang bertindak balas. Bilangan mol ion hidroksida boleh dihitung daripada larutan natrium hidroksida dan bilangan mol asid etanoik boleh dihitung daripada bilangan mol ion hidrogen boleh dihitung daripada bilangan mol asid etanoik. Okey, kemudian kamu boleh tuliskan persamaan kimia seimbang bagi tindak balas antara asid etanoik dengan natrium hidroksida. Okey, daripada persamaan 1 mol natrium hidroksida bertindak balas dengan 1 mol asid etanoik menghasilkan 1 mol air. Oleh itu, 0,12 mol natrium hidroksida yang bertindak balas dengan 0,12 mol asid etanoik akan menghasilkan 0,12 mol air. Yakni gunakan perkadaran seperti. Okey, langkah yang kedua, hitungkan perubahan haba menggunakan formula Q sama dengan MC theta. Jadi nilai M kita adalah jisim larutan. Okey, 60 tambah dengan 60, darabkan dengan 4.2, darabkan dengan perubahan suhu, kamu akan dapat 6.3 kilojoule. Okey, langkah yang ketiga, hitungkan perubahan haba untuk pembentukan 1 mol air. Untuk MC theta ini kamu hitung haba yang dibebaskan bagi bilangan mol air yang terbentuk dalam soalan. Okey. Untuk menghitung perubahan haba bagi pembentukan 1 mol air, kamu boleh juga gunakan perkadaran. Okey, pembentukan 0.12 mol air membebaskan 6.3 kilojoule haba. Maka pembentukan 0.12 mol air membebaskan 6.3 kilojoule bahagikan dengan 0.12 mol, maka haba yang dibebaskan ialah 52.5 kilojoule per mol. Okey, tuliskan haba penuturan iaitu delta H dan mestilah diletakkan tanda positif ataupun tanda negatif. Untuk tindak balas ini, kamu perlu tulis tanda negatif kerana ia merupakan tindak balas eksotermik.
Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.